أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati al-fadil Tuan Pengerusi majlis ceramah kita pada malam ini, yang saya hormati pengurusi serta barisan kepimpinan Masjid Asy-Syakirin, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, kali yang pertama saya sampai di masjid, tuan-tuan ni tuan-tuan, alhamdulillah. Masjid yang indah, masjid yang cantik, masjid yang mudah-mudahan pengimarahannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali yang pertama saya sampai di bumi Besut ni tuan-tuan. Rupanya jauh daripada tempat saya tu, 9 jam dalam kereta. 9 jam tuan-tuan ni. Saya rasa-rasa ni kali pertama dan terakhir lah mai sini tuan-tuan ni. Nak bertobat tak mau lah, tapi tak payah nak mai dah, jauh tuan-tuan ni. Saya keluar daripada Kodiang di rumah saya tadi jam 10 pagi. Saya berhenti isi minyak kereta sekali. Saya berhenti beli air 2 kali tanda. Saya berhenti dekat dengan Tanah Merah sekali beli rupuk leko. Saya berhenti sekali makan petang. 5 kali saya berhenti tuan-tuan. Kencing 2 kali, isi minyak sekali, beli rupuk leko sekali, makan petang. Tengah hari pun tak berhenti. Saya keluar daripada rumah pukul 10. Saya sampai di kampung tuan-tuan tadi pukul 7 petang. Non-stop tuan-tuan ni. Mandi, semayang, keluar daripada homestay, mari sini. Sagi habis apa balik ambil orang puan saya di homestay. Saya nak tolak pergi ke Kota Baru. Esok pukul 10 pagi saya ada ceramah di Kota Baru tuan-tuan. Saya tidur di Kota Baru. Malam besok saya dijertih. Lepas dijertih saya kena ada di Kuala Lumpur jam 9.30 hari Rabu pagi. Malam saya di Kajang. Lepas ceramah malam pukul 10.30 hari Khamis saya kena ada di Jitra Kedah.
Saya ingatkan dekat besok ni rupanya jauh. Orang Kedah kata jauh nak mempuih. Jauh nak mempuih tuan-tuan. Letih tak tahu nak abang ni, tak tahu nak khabar letih ni, tak tahu macam mana letih. Pening kepala pun tak habis lagi. Tak apalah tuan-tuan, mudah-mudahan perjalanan saya ni Allah Ta'ala kira sebagai amal ibadah lah tuan-tuan ni. Mau dia tak kira tu mampuih macam tu lah saya ni. Letih macam ni, tiba-tiba balik di akhirat tak tahu apa. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa dia? Jangan berbangga dengan ibadah yang kamu buat. Orang yang berbangga dengan ibadah yang dia lakukan sewaktu dia hidup, itulah orang yang bodoh, kata Imam Al-Ghazali. Sebab apa dia? Sebab dalam banyak-banyak ibadah yang kamu buat, kamu tidak tahu yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima. Tak tahu. Tadi tuan-tuan semayang maghrib, saya semayang di homestay, tuan-tuan semayang di masjid. Tuan-tuan semayang maghrib, petang tadi semayang asar, tengah hari tadi semayang zuhur, pagi buta tadi semayang subuh. Dalam 4 waktu yang tuan-tuan dah solat, saya alhamdulillah cukup dah 5 jamak. Tuan-tuan ada jamak pula. Dia kata saya pun alhamdulillah Ustaz, saya pun dah jamak tadi. Hang ni Syiah ke Wahabi? Teruk sangat ni. Saya dah cukup 5 waktu dah hari ni. Hutang saya dengan Allah dah settle. Tuan-tuan belum. Dalam 4 waktu yang tuan-tuan semayang tadi, ayah-ayah sekalian, yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima, kita tak tahu. Cuba kamu, yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima? Bagi tahu saya. Subuh, tak tahu saya nak cakap pun saya tak erti saya. Tuan-tuan boleh faham bahasa saya tak? Boleh faham tak? Terengganu dengan Kedah sebelah ni belah ya. Saya antara sebab saya malas nak datang ceramah jauh ni tuan-tuan, sebab bahasa antaranya. Antara punca utama ni sebab bahasa. Saya tak erti nak cakap Terengganu ni tuan-tuan. Saya cakap Kedah, tuan-tuan faham, tak faham sudahlah. Siapa suruh tuan-tuan jemput saya mari? Saya pula orang yang istiqamah, bukan jenis munafik. Ada orang dia duduk di Kedah, dia mari Kelantan, dia cakap Kelantan. Dia mari Terengganu, dia cakap Terengganu. Saya tak ada tuan-tuan ni. Di mana pun saya pergi ceramah, saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Tuan-tuan faham, tak faham sudah. Ada orang dia duduk di Kedah, dia mari cuti di Kelantan, dia nak cakap Kelantan. Makcik dia dengar sampai patah kursi, terkejut. Dia pergi ke pasar Siti Khadijah, dia kata, makcik bagi buah pelai 3 kilo. Tak terkejut orang tu tuan-tuan. Cik tu kata, pelai pokmu. Dia kata, ada buah pelai. Buah pau, duk buah pelai. Lain kali dapat pelai pokmu, dia kata. Dalam banyak-banyak ibadah kita, yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima, kita tak tahu. Sebab tu jangan sombong, jangan takabur, jangan rasa besar diri dengan ibadah yang kamu buat. Kerana apa dia? Dalam banyak-banyak ibadah kamu tidak tahu yang mana satu yang Allah Ta'ala nak terima. Ini kata-kata daripada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebab tu Imam Ghazali kata, setiap kali kamu buat ibadat, selepas kamu melakukan ibadah, 2 perasaan jangan lekang daripada diri kamu. Ni saya nak ajak adik-beradik saya di Hulu Besut ni tuan-tuan. Setiap kali kita buat ibadah ni pakcik, makcik, ibu ayah sekalian, 2 benda yang kita jangan lekang daripada diri kita. Yang pertama sifat al-khawf, takut. Takut apa dia? Ibadah kita tak sempurna. Takut apa dia? Ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, perasaan yang pertama kamu kena bawa selepas kamu melakukan ibadah, yang pertama itu apa dia? Al-khawf. Kamu kena takut kepada Allah. Takut ibadah kita Allah Ta'ala tolak. Jahannam sajalah tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tolak, Jahannam saja ibadah kita ni.
Yang kedua, warraja, makna mengharap kepada Allah menerima ibadah kita. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang dalam ibadah kita dia datang perasaan riak. Ada tak? Ada tak? Yang Nabi diriwayatkan, Nabi ketika satu hari Nabi habis sembahyang asar. Habis sembahyang asar, Nabi duduk dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di Masjid Quba. Ada dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dia mengatakan hadis tersebut ketika Nabi salat asar di Masjid Quba di Madinah. Tuan-tuan yang ada duit pergi buat ibadat umrah, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dia ada satu masjid, nama dia Masjid Quba. Habis Nabi buat ibadat, Nabi sembahyang asar di Masjid Quba tu, Nabi duduk dengan para sahabat ridwanullah. Nabi kata dekat para sahabat, Nabi kata apa dia? Nabi kata yang aku paling bimbang kena kepada hampa ni, Nabi kata satu penyakit yang menimpa kamu semua yang paling aku bimbang. Apa dia penyakit tu? Penyakit riak, yang disebut sebagai syirik kecil. Nabi kata yang aku bimbang kepada kamu ni, Nabi kata, wahai para sahabatku sekalian, aku bimbang kepada kamu, takut-takut kamu terkena penyakit syirik kecil, asyirkul asghar dalam hadis tersebut, penyakit syirik kecil. Sahabat pun dengar-dengar, dia tanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa dia penyakit syirik kecil tu? Nabi kata riak. Buat ibadat nak tunjuk ke orang, buat ibadat nak beritahu dekat orang, buat ibadat nak khabar ke orang. Boleh lah sikit-sikit khabar tu, betul kan? Khabar. Kalau kedai dia panggil habaq. Ni penyakit yang ada hari ni, tuan-tuan. Yahudi bagi binatang, ni mula keluar dah binatang. Sini dia panggil nate. Dia terkeluar kedah juga, nak buat macam mana tu. Tak maaf lah tuan-tuan kalau saya terkeluar ni. Yahudi bagi binatang ni sebiji ya, habis lingkup kita. Duduk dalam masjid, dia ambil gambar sejadah, dia letak tasbih selungguk tu, tanggap perak. Alhamdulillah masih diberi peluang untuk menunduk bersujud kepadanya. Pada bab ni mula ni. Yang nak bagi tahu dekat siapa ni? Ni masalah kita hari ni. Buat ibadat nak cerita dekat orang, buat ibadat nak bagi tahu dekat orang. Ni kita hari ni. Dia boleh baca Quran, dia letak tangan dia atas Quran, dia tengah gambar perak, menyelusuri kalamu ya Allah, padahal haram tak baca pun. Ambil Quran, tangkap gambar, letak balik dekat Arab. Tuan-tuan ingat, saya tak tahu perangai orang hulu besuk ni serupa dengan orang di Kedah tu. Dia ambil Quran, dia tegak gambar, dia letak balik. Ni masalah ni. Dia bagi yang ni ya tuan-tuan, lingkup habis, daripada jemaah sampai ustaz yang nak mengajar, lingkup. Weh tuan-tuan, yang kata Yahudi ni cukup cekap nak merosakkan kita. Dia mai penyakit ni, dia mula mari. Penyakit apa? Nak cerita kepada orang tentang kebaikan yang dia buat. Ni masalah ni. Ni yang Nabi kata yang aku paling bimbang kena kepada umat aku ni, apa dia? Penyakit syirik kecil. Penyakit syirik kecil. Sebab tu jom, saya nak ajak tuan-tuan, kita bersihkan diri kita semua, ibu ayah sekalian. Saya nak beritahu, bersih diri kita daripada penyakit syirik kecil ni. Bersihkan diri kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang Imam Al-Ghazali kata, sifat yang kedua kena ada dalam diri kita ni, apa dia? Ar-raja, mengharapkan segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah diterima olehnya. Mudah-mudahan kedatangan kita malam ni, kehadiran kita malam ni, kebersamaan kita pada malam ni dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Itu muqaddimah, ni baru nak masuk tajuk. Malam ni tak ada tajuk yang diberikan kepada saya khusus. Jadi saya tanya tadi, apa dia? Dia kata, Ustaz, balun dah macam mana? Ini yang payah. Tak bagi tajuk ni yang payah, senang. Bagi tajuk senang. Bagi tajuk pun bagilah tajuk yang saya reti cakap. Yang saya tak reti cakap, saya tak boleh cakap. Macam baru ni ada dia bagi tajuk kat saya, Ustaz punya slot ceramah yang kedua. Saya ceramah di Pulau Pinang dekat satu hotel baru ni. Satu kementerian mai buat program. Slot saya yang kedua, rahsia khusyuk di dalam solat. Tajuk saya kata boleh tukar tak tajuk ni? Sebab apa Ustaz? Sebab saya tak cakap rahsia khusyuk dalam solat. Saya tak cakap. Sebab apa dia? Sebab saya pun tak khusyuk. Makna kalau saya berbicara pagi itu, saya menipu. Oh, dia orang kata tak boleh Ustaz, tajuk ni memang diberi. Saya kata kalau bagi tajuk ni saya tak pergi, saya tak boleh ceramah. Sebab saya murung, saya pun haram tak tahu khusyuk dalam solat ni macam mana. Siapa yang dalam masjid ni pernah khusyuk dalam sembahyang? Cuba angkat tangan, saya nak tengok muka penipu. Cuba bagi tahu yang kata khusyuk ni macam mana. Tak tahu Ustaz, khusyuk ni macam mana. Kita nak sembahyang tentang khusyuk macam mana. Tengah sembahyang, apa benda lintas, semua dia tumpang. Duk sembahyang dalam masjid ni, sembahyang asar, lori tanah lintas. Tengah duk sembahyang dalam masjid, dia boleh tumpang lori tanah. Tengah duk sembahyang, dia kata tanah merah lah selori berapa dia jual. Belakang rumah aku mau buh 3 lori, ayak tak naik kalau hujan. Tengah duk sembahyang, apa lintas, semua dia tumpang. Saya kata saya tak cakap lah kalau macam tu, bagi orang lain lah bercakap. Saya tak cakap. Malam ni tak ada tajuk yang diberikan kepada saya, tuan-tuan. Cuma tadi saya teringat satu hadis Nabi SAW terlintas dekat kepala saya. Satu hadis Nabi, bila terlintas, saya rasa yang ni lah yang Allah Ta'ala nak suruh saya kongsikan dengan tuan-tuan malam ni. Tuan-tuan dengar jangan tulis. Pasal apa Ustaz tak boleh tulis? Buku haram tak bawa, nak tulis dengan apa? Rupanya orang besut ni pun lebih macam orang Kedah juga, kuat menghafal. Macam orang Kedah juga lah, kuat menghafal. Masalah satu lah, kuat menghafal, kuat lupa. Yang tu masalah lah. Nabi SAW bersabda, diceritakan satu hari tuan-tuan, Nabi tengah duduk dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi duduk tengah mengajar dalam satu kelas Nabi. Tiba-tiba datang satu orang Arab Badawi dekat Nabi. Arab Badawi ni Arab pedalaman. Dia tak ada kaitan dengan Palah Badawi. Dia Arab pedalaman. Dia datang dibuat dengan Nabi. Macam tuan-tuan lah duduk ni. Tuan-tuan duduk ramai-ramai ni. Kalau kita ni orang yang kerti tuan-tuan, bila datang lambat, duduklah belakang. Ni tak ada. Arab Badawi ni dia passion dia, jenis dia, dia mari lambat, dia langkah, tung, dia duduk depan Nabi. Dia bukan tak ada adab, jenis tu. Dia bukan tak ada adab tuan-tuan, jenis tu. Tuan-tuan tahu jenis? Kalau orang Kedah dia punya bangsa tu. Tuan-tuan, kita orang kampung dengan orang bandar lain cara hidup. Tuan-tuan duk Terengganu, saya duk di Kedah, lain cara hidup, cakap pun lain. Ni tuan-tuan kata, Ustaz Usam ni kasar. Tak kasar, saya orang Kedah. Tuan-tuan tahu tak, di Kedah penceramah yang paling lembut saya. Berlambak lagi yang kasar. Ni kira saya lembut habis lah tuan-tuan. Ni kira lembut ni haram jadah tak keluar lagi malam ni tuan-tuan. Dan takkan keluar. Lain Arab Badawi ni, dia duduk pendalaman. Dia bukan dia kira apa. Dia nak tanya dekat Nabi. Kalau kita tuan-tuan ngaji dekat masjid ni, habis kuliah ustaz tanya, baru ustaz buka soal jawab, baru tanya, betul tak? Ada apa-apa soalan silakan. Tu pun haram tak tanya. Habis ustaz ni mengajar, ustaz ni nak makan, baru dia nak tanya. Yang ustaz ni baru nak suap nasi, ni ustaz nak tanya satu soalan Ustaz. Tadi pasal apa saya suruh tanya? Tak tanya.
saja malu orang kata saya bodoh lah. Dah bodoh sungguh. Tanya. Kadang-kadang tak kata dia nak tanya, dia malu. Macam saya mengajak dekat satu masjid di Kedah. Habis mengajak, saya kata ada apa-apa soalan silakan. Pakcik tu pun yang kat tangan, Ustaz, satu soalan nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Ada apa? Orang Kedah cakap, saya pening Ustaz. Orang Kedah. Saya pening Ustaz. Pening apa belum? Bini saya ni darah apa tak berhenti tu. Saya kata darah haid kot. Haid apa sampai kat 30 hari tak berhenti? Dia mai 5 hari dia berhenti, 3 hari dia mai pula, 5 hari dia berhenti, 2 hari, 3 hari dia mai pula, duk tak berhenti. Saya tanya kawan saya, dia kata tu darah istikharah, betul ya? Saya terkejut. Saya kata darah apa belum? Darah istikharah. Saya kata ish. Tu saya nak tanya Ustaz, darah istikharah ni macam mana? Tuan-tuan kalau duduk tempat saya, tuan-tuan nak kata apa? Rasa bersalah. Nak kata hang tak betul, takut malu. Jadi saya pun berlapik. Saya kata Pak Long, yang saya faham, nak minta maaf lah kalau saya tersilap. Ya, sila. Yang saya faham istikharah tu semayang. Dia pun confident. Mungkin ustaz mengaji tak habis kot. Kita nak jaga ayat muka dia tutup muka kita. Saya kata yang saya faham istikharah ni semayang. Mungkin ustaz mengaji tak habis kot. Yang darah tu Pak Long istihadah. Dah ni istikharah. Saya kata mungkin Pak Long tersilap dengan ayat. Ustaz kot tersilap baca. Tuan-tuan nak kata apa kat dia? Saya kata tak apa Pak Long, mungkin saya kurang mengaji kot. Itulah mengaji bagi habis sikit lah. Cuma yang saya tahu darah tu nama dia istihadah, bukan istikharah. Istikharah ni semayang. Darah istihadah mungkin ada. Ni darah istikharah ni. Dia kata ni kau suka hang lah, istikharah lah. Kita suruh tanya, tak tanya. Arab Badawi ni dia mai dekat Nabi tak suruh dia tanya. Dia tanya, dia mai pom, dia duduk dekat Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, aku nak tanya satu soalan. Tolong tunjuk mai dekat aku. Tolong khabar dekat aku satu amalan. Bila aku buat amalan tu, dakhaltul jannah, aku dapat masuk ke dalam syurga. Dia tanya dekat Nabi. Mudah Arab Badawi ni. Ya Rasulullah, tolong tunjuk dekat aku suatu amalan. Apabila mana aku melakukan amalan tersebut, aku menunaikan amalan tersebut, aku dapat masuk ke dalam syurga. Mujuh Arab Badawi itu tanya. Malam ni kita boleh baca hadis tu. Mau dia tak tanya, mampus kita. Mujuh dia tanya. Tolong tunjuk dekat aku satu amalan. Bila aku buat amalan tu, aku nak masuk dalam syurga. Ni semua cita-cita kita tuan-tuan. Cita-cita kita apa dia? Nak masuk ke dalam syurga. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul. Steady orang besut. Ni baru orang besut. Tanya jawab. Tapi kita kena kata cakap. Betul tuan-tuan? Apa yang betul? Cita-cita kita nak masuk ke dalam syurga. Sini syurga ke syurga? Syurga. Kami Kedah nak masuk syurga. Sini syurga. Sebab tu kita minta lepas semayang tu, tak mau masuk ke neraka. Habis semayangan, Allahumma ajirna minan nar. Sebut tak? Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali kita sebut? 3.
Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api. Ya Allah, jauhilah kami daripada api. Ya Allah, jauhilah kami daripada api. Turun tengah masjid, cucuk rokok, api dekat balik. Macam mana tuan-tuan? Lepas semayang minta jauh pada api, turun tengah masjid, cucuk rokok, api dekat balik. Macam mana nak makbul doa kita? Sekian dimaklumkan. Tak mau nak bahas panjang-panjang lah. Kita tuan marah saya pula. Dia kata, ustaz ni mari je duk kacau orang ni rokok. Tak, contoh marah lah. Jangan nak marah. Ramai dah orang yang nak marah saya waktu saya ceramah. 3 hari lepas tu dia meninggal. Jangan duk buat pasal tuan-tuan. Ni contoh saya nak beritahu. Lepas tu kita minta pula apa dia? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Baca tak? Fahayyina rabbana bis wa adkhilna al-jannata daras tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ni kita minta lepas sembahyang tuan-tuan. Sebab tu tak ada salah pun kita duk zikir, tak ada salah pun kita duk doa secara ramai-ramai lepas sembahyang. Mana yang kata bid'ah masuk nerakanya? Ni pun masalah juga ni. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Kira nak masuk orang dalam neraka, dia ingat neraka ni kata bapak dia kot. Boleh tangkap orang lempak masuk, tangkap orang lempak masuk. Neraka bukan kata bapak kita. Ini mula ni. Sebab tu saya kata, cuba tanya kepada mereka ni, apa hukum berdoa dan berzikir ramai-ramai lepas sembahyang? Apa hukum? Dia yang ni masalahnya hukumnya bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Hukum ni pergi mengaji. Saya yang bodoh-bodoh ni pun tahu. Hukum syarak ni ada 5. Halal, haram, harus, makruh, sunat. Mana ada bid'ah hukum? Yang ni Nabi tak buat. Nabi tak buat bukan hukum. Duk kacau orang. Ni masalah ni tuan-tuan. Puak apa nama dia? Puak apa nama? Allah takut sangat. Wahabi. Tak sebut pun takut sangat. Kita bukan ada masalah dengan Wahabi, Wahabun, Wahab apa, Wasabi, Wasabi pada. Cuma jangan duk kacau orang. Hang tak mau buat, sudahlah. Jangan duk hasut orang, tinggalkan amalan tu sama. Betul ke tak? Selagi mana benda tu tidak jelas pengharamannya di dalam Al-Quran, tidak jelas pengharamannya di dalam hadis. Oh, tak boleh zikir lepas sembahyang, tak boleh. Hang hisap rokok lepas sembahyang boleh pula. Saya cukup panas dengan mereka ni. Kita pula darah keturunan mak kilau duduk dalam badan. Kok dia pun ada mak kilau? Jangan duk kacau orang. Mu tak mau buat, sudah. Beralih kanan, beralih kiri, belah keluar. Kita nak zikir, tuan-tuan. Apa dia lafaz yang kita baca lepas sembahyang? Di mana haramnya? Adakah sekadar Nabi tak buat? Itu menunjukkan benda tu haram. Pergi mengaji kaedah usul, pergi mengaji bab usul fiqh. Benda yang Nabi tak buat tu apa dia? Istighfar ramai-ramai. Di mana haramnya? Kita minta Allah Ta'ala jauh kita daripada neraka. Mana haramnya? Di mana haramnya? Cuba kita. Hadis Nabi kata, siapa yang minta kepada Allah jauhkan dia daripada neraka sebanyak 3 kali, neraka minta kepada Allah jauhkan orang tu daripada dia. Habis tu yang kita nak kacau ni pasal apa? Ni saya minta tuan-tuan, janganlah tuan-tuan, tolonglah saya minta, jangan. Pilih mengaji mana pun, Madinah ke mana, silakan.
Apa yang kamu ngaji di luar, jangan buat balik, duduk pecambahkan benda tu dalam masyarakat, sekiranya perkara tu bertentangan dengan amalan-amalan setempat kita. Kita contoh, kita pergi Mekah lah tuan-tuan, pergi Mekah, pergi Madinah. Kita duduk di Malaysia ni, jenis kita ni, kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Amalan kita banyak yang bersandarkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Lepas semayang, kita zikir ramai-ramai, kita berdoa ramai-ramai. Kita pergi ke Mekah. Di Mekah, panggil salam kiri, salam kanan, salam kiri, semua ni settle. Dia tak ada duduk zikir ramai-ramai, dia tak ada duduk semayang apa, duduk doa ramai-ramai. Ada tak kita kata amalan di Mekah ni sesat? Ada ke tak? Tak ada. Kita hormat cara mereka. Ini katakan menghormati pandangan orang lain yang tidak selari dengan kita. Kita duduk di Malaysia, hormatlah pandangan kita di Malaysia. Duduk di Terengganu, ada jabatan mufti Terengganu, ada fatwa-fatwa kerajaan Terengganu. Hormatlah ni. Tak semua bid'ah, semua tak betul, hang seorang yang betul. Tak ada masalah ni. Sekian dimaklumkan. Ni Aisyah masuk ke Rabah ni. Aisyah masuk ke Rabah. Tak masuk lagi? 10 suku. Saya nak cakap pukul 9 atau saya nak undian, saya letih. Dia tak, saya letih. Pukul 11 tak apa. Payment sampai pukul 9 dia ada cakap kan. Lalu Nabi SAW bila dengar soalan daripada Arab Badawi itu tuan-tuan, Nabi ni dia malas soalan macam mana pun Nabi akan santuni. Ini panggil Nabi tuan-tuan. Nabi tak nak marah bila orang tanya kepada dia, dan Nabi apa soalan yang Nabi santuni. Yang ni yang kata baginda SAW ni, tak boleh nak ikut semua tuan-tuan. 1/10 pun ikutlah Nabi. Ni masalah tuan-tuan. Yang lain tuan-tuan tak ikut, dekat nikah ramai dia tuan-tuan nak ikut Nabi. Ini masalah. Pantang dengar janda. Pantang dengar janda ni kira. Saya baru ni terkena tuan-tuan ni 3 hari lepas. Saya pergi tempat satu kampung tu. Dia kata kat saya, ustaz, dekat kampung kami ni ada janda 17 tahun. Saya dengar-dengar karan. Janda umur 17 tahun. Janda 17 tahun ustaz. 17 tahun janda. Oi, muda. Tak, dia dah janda 17 tahun dah ustaz. Dia kata. Silap maklumat. Dia kata janda 17 tahun. Saya duk faham janda umur 17. Kita pun duk kemat. Dia kata tak, dia dah janda 17 tahun dah ustaz. Yang tu ambil kat Kita ambil 1/10 daripada perangai Nabi pun tak apa dah. Lalu maklum. Lalu Nabi SAW beritahu kepada dia. Nabi kata apa dia? Yang pertama Nabi kata, Nabi pesan 4 benda dekat dia. Ni malam ni saya nak minta kepada tuan-tuan faham 4 benda ni sudah. Tuan-tuan balik beramai yang ni pun jadilah bekalan untuk malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat banyak pun dapat sikit, jadilah malam ni tuan-tuan. Saya majauh pun tak rugi, tuan-tuan yang dengar pun tak membaziak masa. Nabi bagi tahu ada 4 amalan yang kena buat. Yang pertama Nabi suruh apa dia? Nabi suruh dia ni menjaga i'tiqadnya. Yang pertama Nabi kata mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama Nabi kata perkemaskan i'tiqad kamu. Dalam bahasa yang mudah, Nabi suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama, maknanya apa dia? Perkemaskan i'tiqad kita. Tuan-tuan, mana mungkin kita dapat masuk ke dalam syurga dengan selamat tuan-tuan, kalau i'tiqad kita pun tidak kemas. Sebab tu bab tauhid, bab akidah,
kena perkemas dalam hidup. Kena perkemas. Yang ni yang dipanggil sebagai asas kepada ilmu. Awaluddin ma'rifatullah. Perkemas yang ni dulu. Kenal Allah, kenal Nabi, tunai hak Allah, tunai hak Nabi. Hari ni kita umur berapa dapat long? Saya 32 tahun. Umur saya 32 tahun. Saya dilahirkan oleh mak saya pada tahun 90, bulan 4. Bulan 4 April 90. Tak payah duk kira umur saya bagi tahu 32 tahun. Walaupun muka saya nampak macam 52, tu nasib saya lah. Umur muda, muka tua. Ada orang umur tua, muka muda. Yang tu habuan dia. Saya umur muda, muka tua. Saya pergi ceramah satu masjid, ada pakcik tu tanya saya, ustaz ada lagi 50 dalam perut kata haram orang ni. Buta perut, bukan buta mata, ni buta perut. 50, kalau dia kata 40, saya tak kecil hati lagi. 50, tanda hati saya, tuan-tuan. Saya 32. Ni depan saya pakcik-pakcik ni, pak-long lebih tua daripada saya. Ada yang umur 50 tahun, ada yang umur 60 tahun. Cuba tanya kepada diri kita, ni saya nak minta ni, cuba tanya kepada diri kita, bagaimana i'tiqad aku sehingga hari ini, bagaimana pengenalan aku terhadap Allah sampai hari ini. Syurga ni kata Allah, maklum, bukan kata kita, kata Allah. Syurga ni bukan milik kita, maklum, milik Allah. Bila sebut kata syurga ni hak Allah, bila sebut kata syurga ni milik Allah, bagaimana kita boleh masuk ke dalam rumah orang kalau tuan rumah tak kenal kita dan kita tak kenal tuan rumah? Ni saya bagi contoh yang agak rendah, mudah difahami. Mana mungkin kita boleh masuk ke dalam satu rumah orang kalau kita tak kenal tuan rumah tu dan tuan rumah tu pun tak kenal kita? Boleh Ustaz? Hotel boleh, pembohong. Tu yang reception tu ambil IC kita buat apa? Kita nak check in dan minta IC, betul ke tak? Sebelum bayar, bagi IC dulu. Dia nak tengok nama kita, dia nak tengok alamat kita, dia nak semua ada. Tuan-tuan booking dalam online pun kena bubuh nama. Dah lah bubuh nama, kita nak pergi check in, dia minta pula IC. Minta cik, minta IC cik. Saya IC bayar sudah, tak boleh cik. Prosedur kita kena ambil IC. Tiba-tiba tuan-tuan nak masuk syurga, Allah haram, Allah pun tuan-tuan tak kenal, tak kacau nama dia? Tak kacau? Ustaz, hina mana kami ni Ustaz, biar tak kenal Allah? Yes, saya boleh kata majoriti umat Islam tak kenal Allah. Ustaz, bohong orang panggil apa ni, bohong, doa, pelawak tak ni, pelawak sungguh. Okey, soalan basic saya tanya tuan-tuan, Allah ada berapa nama? Keseluruhan nama Allah ada berapa? Setuju tak tuan-tuan? Jawapan tuan-tuan 99. Setuju tak? Setuju. Tu makna kita tak kenal Allah. Tu Asmaul Husna Ustaz. Buka kitab bagi habis. Asmaul Husna, 99 nama Allah yang wajib kita ketahui. Bukan bermakna nama Allah keseluruhan 99. Tak bawa kitab, tak bawa belajar, faham tu kena. 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang wajib kita ketahui. Bukan nama Allah ada 99 keseluruhannya.
Mujuk Ustaz main malam ni. Yes. Lepas tu nama Allah ada berapa Ustaz? Ada pandangan ulama kata nama Allah ada 2,000 nama. Dan ada pandangan yang mengatakan 3,000 nama. Dalam pengetahuan Allah, dalam pengetahuan malaikat, dalam pengetahuan Rasul, dalam Zabur, Taurat, Injil dan dalam Al-Quran ada 99 nama. Asma'ul Husna tu dalam Al-Quran bermula Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai minal jinnati wan nas. 99 nama Allah dalam Al-Quran. Sebab tu ulama tauhid kata 99 nama Allah yang wajib diketahui. Bukan nama Allah keseluruhan ada 99. Faham tu? Tak faham? Do you understand? Yes. Oh, sini cakap orang putih. Sini cakap orang putih, baru tahu. Yang wajib tu pun haram tak tahu. Yang wajib tu tak tahu. 99 nama Allah. Cuba sebut tu. Nas'aluka ya. Mujuk ada lagu. Terjemah tengok satu-satu. Malam ni cuba try tengok. Tutup semua tingkap, kunci semua pintu. Buka satu pintu saya nak pergi jaga. Siapa nak balik, tolong hurai satu persatu 99 nama Allah. Tak boleh hurai, qiyamul lail lah dalam masjid ni. Perasaan-perasaan dengan AJK masjid pun qiyamul lail malam ni tuan-tuan. Habis tu tak apalah. Yang tu normal lah tuan-tuan, betul tak? Normal lah. Sebab tu saya kata muhasabah malam ni tuan-tuan. Aku hidup berapa puluh tahun dah? Hidup 56 tahun. 56 tahun 99 nama Allah pun aku tak kenal. Kalau aku pejam malam ni mati, macam mana aku nak menghadap Allah di akhirat kelak? Tuan-tuan, ni yang kata majlis ilmu ni kena buat. Kena main mengaji baloi, jangan kira ustaz. Dia kira ustaz yang dia setuju, dia tak setuju dia tak mari. Semua ustaz tak kena, dia seorang yang kena. Jom malam esok kita dengar kuliah malam esok. Ustaz mana? Ustaz Smi'. Ustaz tu dia mengajak aku rasa mengantuk. Dia tak tahu dia penyampaian tak kena. Malam lusa kita pergi dengar Ustaz Usam Kedah. Oh yang tu macam nak perang. Dia ceramah ke dia nak marah orang? Tak kena juga. Ustaz slow hang mengantuk, ustaz garang hang takut. Mai pula ustaz ni, oh tak ni dia kira nak nyanyi. Dia nak ceramah ke dia nak menyanyi tu, dia nyanyi. Tak kena. Lah ni malam lusa hang pula pergi ceramah kami nak dengar, hang pandai sangat. Semua tak kena. Balu kena kenal Allah balu. Satu hari ada satu pemuda dia mai berjumpa dengan Nabi SAW. Dalam hadis yang diceritakan daripada Abdullah bin Miswar, dia kata satu hari Nabi ni ada seorang pemuda mai berjumpa dengan dia. Pemuda tu mai berjumpa dekat dia. Dia kata apa dia? Ya Rasulullah. Ya, Nabi kata ada apa? Boleh tak kamu tolong ajarkan kepada aku ni satu ilmu yang pelik-pelik? Hak ni pun kacau juga. Dia nak mengaji ilmu pelik-pelik. Yang tak pelik dia tak mau mengaji. Penyakit ni tuan-tuan, besut pun ada. Dia kira nak mengaji yang pelik-pelik. Macam baru ni ada satu orang dia tanya saya, Ustaz, saya nak mengaji satu ilmu ni, nak tanya pandangan Ustaz macam mana? Saya kata ilmu apa yang nak mengaji? Dia ilmu ni pelik ke Ustaz? Bila kita belajar, kita boleh baca hati orang. Macam lepas ni saya duduk dengan Ustaz, saya tengok Ustaz, saya boleh baca hati Ustaz. Saya kata hang duk kira nak baca hati apa? Hang pergi baca Quran pergi betul dulu. Quran pun hang haram baca tak betul, hang duk kira nak baca hati orang. Duk baca Quran pun tak betul, nak baca hati orang macam mana? Dia ni mai tanya dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong ajak mai dekat aku ni satu ilmu yang pelik-pelik.
Nabi kata apa dekat dia? Nabi kata, baik, sekarang aku nak tanya dekat hang satu benda tu. Hang tahu tak apa dia asas ilmu? Sebelum hang Nabi mengaji pelik-pelik ni, aku nak tanya dekat hang, hang tahu tak apa dia asas ilmu? Tak ada tanya banyak-banyak benda. Aku nak tanya hang, hang tahu tak apa dia asas ilmu? Dia pun, wa ma ra'sul ilmu ya Rasulullah? Apa dia asas ilmu ya Rasulullah? Hang nak pergi mengaji benda-benda pelik, asas tu hang tak lepas. Sama tuan-tuan ni, kita duk main kuliah maghrib ni Pak Long. Saya main mengajak kuliah maghrib, main ceramah kuliah maghrib. Yang duduk depan saya ni, saya tak tahulah yang saya faham. Mungkin tuan-tuan silap, saya silap faham tuan-tuan. Tuan-tuan yang main duduk depan saya ni, tuan-tuan nak jadi orang baik ya. Main mengaji ni nak perbetul diri, betul tak? Kau tuan-tuan main mengaji kuliah maghrib, tuan-tuan nak jadi mufti. Ataupun tuan-tuan main mengaji kuliah maghrib, nak perbetul. Yang mana tak betul nak perbetul. Yang mana korang nak tambah. Mainlah mengajak bagi padan dengan orang yang main mengaji. Ni main-main duduk. Tuan-tuan, malam ni kita akan buka suatu tajuk mengenai pengenalan hadis-hadis sahih. Garuk kepala tuan-tuan. Hadis sahih apa? Aku iqra' 6 pun tak lepas. Baru doa iu babi buta berhenti sadaqallah. Bagaimana cara Imam Asy-Syafi'i dalam pengisbatan sesuatu hukum, pending lagu tu tak kena level. Dia tanya dekat Nabi apa dia asas ilmu. Nabi tanya dia soalan yang kedua, hang kenal tak Allah? Dia jawab Masya Allah. Masya Allah, tuan-tuan faham? Yang kita pun Masya Allah. Faham? Faham? Kan kita ni kerja guna, faham haram tak? Kita ni tuan-tuan, dia pandai guna bahasa orang, tapi faham tak? Nak cakap Arab, Masya Allah. Apa dia Masya Allah? Masya Allah. Ialah Masya Allah tu apa dia? Masya Allah. Dia tak boleh jawab. Macam bulan Ramadan baru ni, saya pergi makan nasi buka puasa dekat satu restoran Arab di Ampang. Saya masuk kedai tu, ada satu pakcik tu, dia kenal saya. Dia pun nak tegur saya, dia nak cakap Arab, tapi soalan tu tak kena. Saya masuk dia apa? Assalamualaikum Ustaz. Dia duduk meja tepi pintu tu. Saya bawa Waalaikumsalam warahmatullahi. Marrabuka. Terkejut saya. Aku ni masuk kedai kan masuk kubur dah. Tengok ni macam kedai. Kita dengan lapak duk tunggu maghrib nak masuk. Assalamualaikum Ustaz. Marrabuka. Saya berkata ni pakcik nak tanya apa? Dak apa khabar? Kaifa haluka? Marrabuka ni malaikat ya tanya. Nak cakap Arab ni kita ni terkejut. Siapa di Mekah tu? Cuba dekat lobi hotel. Dia nak cakap Arab. Ana enta tu tukar. Ana tu aku, anta tu hang untuk lelaki, anti tu hang untuk perempuan. Dia jumpa kita, dia baru sampai. Kita duduk 2-3 hari dah. Turun nak pergi masjid, jumpa tang lobi hotel tu. Allahu Akbar Ustaz. Ana sampai bila? Mana aku tahu kan? Dia tanya ana sampai bila? Mana aku tahu kan? Ini pun masalah. Nabi tanya kepada pemuda ni. Nabi kata, hang kenal dah Allah? Masya Allah, dia kata. Masya Allah. Okey. Dia kata Masya Allah. Nabi tanya pula soalan yang ketiga, hang dah tunai dah hak-hak hang kepada Allah? Lagi kacau ni kalau saya tanya soalan ni. Pak Long, orang besut ni, ubah hulu besut. Hulu besut. Besut ni apa dia benda? Besut.
Daerah dia asal daripada nama apa? Pokok ke? Tak tahu lagi lah kita sembang ni duduk bahas yang tu habis masa tak. Saya lepas mohon, saya tanya orang besut dia apa? Dia kata besut ni kalau Kedah dia panggil bisul. Saya kata hang bohong lah ni. Dia ingat kita bodoh. Tuan-tuan, kalau saya tanya dekat orang besut malam ni, kenal tak Allah? Tunai tak hak Allah? Tuan-tuan nak jawab apa? Sebab tu nak masuk syurga, Nabi pesan dekat Arab Badawi tu, yang pertama hang kena buat apa dia? Hang kena kenal Allah. Ngaji ba'aqidah. Ngaji ba'aqidah belum? Ulama dah simpul dah nak ngaji bab tauhid sifat 20. Mai. Sebab tu tuan-tuan kena support pengajian di masjid. Masalah kita hari ni tuan-tuan, geng masjid buat kuliah, kita tak mari. Depa tak buat, kita marah. Dia tengok jadual masjid tak ada apa. Oi, buat kuliah oi. Duit simpan banyak-banyak buat apa? Tak simpan apa? Kita pun kata ni pasal apa yang masjid tak mau buat kuliah ni. Tanya pegawai masjid, Ustaz, kami dah atok dah kuliah itu Ustaz. Allah, kehadiran mengecewakan. Duk bilang-bilang pula Ustaz lebih ramai daripada murid. Duk bilang-bilang jadual tu, duk bilang-bilang Ustaz sebulan 40 orang. Yang duk main mengaji 20 orang eh. Mana ramai Ustaz dengan murid? Allah. Kena kalau Ustaz biasa tinggal 10. Kena hari hujan 10. Dah lah 10. 5 tu pula dah jenis kencing manis. Tahu kencing manis? Geng kencing manis ni duduk kerja pergi yang kerap. Keluar masuk dia malu nak duduk depan Ustaz. Dia duduk keluar. Dia syokok. Kita nak duduk dalam pun duduk bangun kerap. Malu dekat Ustaz. Kawan dia pun dia syokok kencing manis juga. Kita duduk luar pun kira okey lah. Tak boleh pahala penuh, boleh setengah. Dia kata, ha? Dia ingat pahala tu kata Tok Wan dia. Tak boleh penuh, boleh setengah. Tinggal 5 depan Ustaz, 5. 3 pula dah lena. Ni dia depan Ustaz. Tinggal 2. Ustaz dia pun kata, Allah, 2 pun 2 lah. Tunggu jam nak bunyi lah. Duk terang kat 2 yang tak lena tu, duk terang. Tengok 2 yang tak lena ni pun pejam celik, dia senyum kat Ustaz. Pejam celik, senyum kat Ustaz. Habis mengajak cek 2 yang tak lena tu pun pekak tuan-tuan. Itu yang tersenyum. Allahu Rabbi. Marilah kita support program masjid. Saya yakinlah tuan-tuan ni, saya tengok keadaan masjid tuan-tuan ni, bukan saya nak puji lah. Lillah saya cakap, ikhlas kerana Allah. Saya ni tiap-tiap malam berubah masjid, berubah surau, duduk ceramah. Tiap-tiap malam. Kalau di Kodiang kami panggil every night, setiap malam. Ada masjid yang saya masuk, roh dia kurang. Ada tuan-tuan. Saya tak mau beritahu masjid mana. Saya masuk-masuk, saya jadi tak tenang. Dia jadi tak seronok, dia jadi semak, dia jadi serabut. Cek tuan-tuan, masjid tu dulu ni, lama dah cerita ni, 45-60 tahun dulu ni, dibuat daripada duit arak. Saya tak mau beritahu masjid mana. Ada masjid tuan-tuan indah, cantik, mewah, tak ada roh. Ada masjid kampung Sengit, ekor Bahram, tak ada. Kapek keras. Sujud tu tuan-tuan, naik peta Mongolia atas dayung. Ada masjid kampung. Ni kapek tuan-tuan, ni kira sedap lah. Ada saya pergi ceramah, ni keras kapek pelong. Ni lembut ni lembut. Keras dah lah, keras berutu lah. Sujud ni pedih dia. Tapi roh pasal masjid tu Allah tuan-tuan ni, bukan masjid mewah, masjid kampung buruk lah. Tapi roh dia ada. Dan masjid tuan-tuan ni antara masjid yang saya rasa ada roh. Ni bukan saya nak puji-puji. Saya nak puji apa? Saya tak mau main dah masjid ni tuan-tuan, jauh. Tapi sahabat masjid ni ada roh. Indah,
bersih, ada roh. Saya yakin tuan-tuan. Sebab apa dia? Masjid ni tuan-tuan dia imarahkan dengan pengajian ilmu. Di malam ni pihak masjid minta saya lancarkan derma, aktiviti dan majlis ilmu di Masjid Asy-Syakirin ni tuan-tuan. Bubuhlah banyak mana yang tuan-tuan ada siabuh siap. Mana tabung? Tabung jalan. Mana tabung? Tabung duk mana tabung? Tabung berjalan ke tabung duk sengak? Berjalan. Tolak tabung tu balong. Kalau boleh pegang tabung berjalan lagi bagus. Yang mana tak bubuh jangan bergerak. Bubuh tuan-tuan nak. Bubuhlah. Nabi SAW kata, as-sailu 'alal bar hadiyatun min Allah. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan. Ada je peluang orang buka pintu kebajikan depan mata kita, itu adalah hadiah daripada Allah untuk kita. Jalan slow, tak ada apa-apa. Kita nak ceramah lagi sejam. Saya rasa boleh 3 kali pusing. Sekarang pusing orang yang pertama. Gamak tak penuh, pusing pula orang kedua. Tak cukup orang ketiga. Jalan slow kan, bubuh. Ada peluang nak buat kebajikan, itu adalah hadiah daripada Allah untuk kita tuan-tuan. Malam ni Allah Ta'ala buka hadiah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bubuhlah sekadar mana yang tuan-tuan mampu. Ada banyak buh banyak, tak ada banyak buh sikit. Duit tak bawa tak apa, ambil nombor akaun masjid transfer. Tuan-tuan nak kata apa? Saya duit tak ada ustaz, ada kad bank. Letak kad bank, bubuh kod password dalam tu, sekali kami pergi cucuk, tak ada masalah tuan-tuan. Jadi cik mau Yang kedua Nabi kata dekat dia, ke Arab Badawi tadi anak masuk syurga. Yang kedua Nabi kata, hang jaga sembahyang 5 waktu. Nabi kata, yang pertama hang perbetulkan akidah. Yang kedua, hang jaga sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Tuan-tuan, kan Nabi SAW bersabda, Nabi kata dekat sahabat, hampa bayangkan di depan pintu rumah hampa ni ada sebatang sungai. Nabi kata, bayangkan di depan pintu rumah hampa ada sebatang sungai. Hampa mandi dalam sungai tu sehari 5 kali. Masih berbakikah daki di badan hampa? Nabi kata, masih berbakikah daki di badan hampa? 5 kali. Maknanya apa tuan-tuan? Kita ni dosa banyak Pak Long, dosa banyak. Saya pun dosa banyak. Kullu bani Adam khata'un. Kita ni dosa banyak, silap banyak, dosa banyak kita ni. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik kita ni apa dia? Orang yang buat dosa, orang yang buat salah, orang yang buat silap. Terbaik dan sebaiknya apa dia? Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa. Bayangkan sehari 5 kali Allah Taala hapus dosa kita. Masih kotorkah badan kita? Masih tercemarkah badan kita dengan dosa? Cuba tanya. Bangun pagi-pagi buta, clear dah diri dengan Allah. Buat kerja 5, 6, 7 jam, clear pula. Buat kerja 4, 5 jam, clear pula. Buat kerja 4, 5 jam, clear pula. Salat menghapuskan dosa kita. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, salat nak mengajar kita apa dia? Disiplin masa. Syahadah tadi disiplin akidah. Saya teringat kata-kata daripada Wali Songo. Tuan-tuan kalau baca sejarah Wali Songo tahu kan di Indonesia. Wali Songo apa di Indonesia kan. Sekarang Indonesia pun terkenal juga dengan wali band. Itu wali band. Dulu Wali Songo. Tuan-tuan baliklah baca sejarah Wali Songo. Nak cari sejarah Wali Songo tak cukup masa. Apa kata-kata daripada Wali Songo tuan-tuan? Diterjemahkan mari ke bahasa kita. Setiap penyakit itu datangnya daripada sumber kuman. Kita ni tuan-tuan ada banyak penyakit. Di antara penyakit yang kena kepada masyarakat ni, kudis, kurap, kutil. Sumbernya satu, iaitu kuman. Dia kata, saya ulang balik. Kita ni semua ni kena penyakit. Semua orang ada penyakit. Penyakit macam-macam.
tetapi setiap orang takkan terlepas dengan 3 penyakit: kudis, kurap, kutil. Besar tak kena penyakit kudis? Besar. Besar tak kena penyakit kurap? Besar. Ada tak kutil? Mari satu peringkat umur, kena. Saya 32 pun dah kena kutil. Sumber penyakit ni satu, iaitu kuman. Apa dia kuman? Kurang iman. Apa dia penyakit bangsa ni tuan-tuan? Yang pertama kudis. Apa dia kudis? Kurang disiplin. Apa dia penyakit bangsa yang kedua? Kurap. Apa dia kurap? Kurang rapi. Apa dia penyakit bangsa kita yang ketiga? Kutil. Apa dia kutil? Kurang teliti. Sumbernya satu, kuman, kurang iman. Sebab tu dalam nak merawat penyakit bangsa ini, Allah Ta'ala letak kepada kita rukun Islam. Yang pertama tadi apa dia? Syahadah. Disiplinkan diri kamu dengan akidah. Hari ini tuan-tuan, kalau akidah kita mantap, kalau akidah kita teguh, kalau akidah kita kemas, kita takkan goyang di badai dengan cabaran akhir zaman. Kalau akidah kita tegak, kita takkan goyang di lambung ombak akhir zaman. Hari ini tuan-tuan, kita duduk di akhir zaman. Tuan-tuan nak pagarkan keluarga tuan-tuan dengan apa? Ni, saya kata tadi, menatang ni cukup. Tuan-tuan nak jaga menatang ni dengan apa tuan-tuan? Kalau anak-anak tuan-tuan ni tak kemaskan mereka dengan iman, tak mantapkan mereka dengan akidah. Saya umur 32, zaman saya membesar dengan hari ini saya ada anak, zaman anak saya membesar, cabarannya jauh berbeza. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju. Zaman saya, zaman Pak Long lagi tak menjabat lah, tahun 40-an, tahun 50-an, tahun 60-an. Saya tahun 90-an. Saya tuan-tuan, saya nak beritahu, zaman saya tak ada menetang ni. Zaman kita membesar tu Pak Long tahun 90-an. Kita duduk dalam kampung, kawan kita ada 10 orang, ramai 10 orang. Sekarang anak kita duduk dalam bilik, kawan dia 5,000 orang. Tak keluar rumah, tapi kawan dia 5,000 orang. Saya dulu paling nakal pun saya dulu tuan-tuan, saya ingat paling nakal. Saya Alhamdulillah sejak saya dilahirkan sampai saat ini, rokok tak pernah hisap. Alhamdulillah, rokok saya tak pernah hisap. Alhamdulillah tuan-tuan, yang tu saya syukur dah. Tak tahulah tahun depan hisap rokok, tak tahulah. Sampai hari ini tak hisap. Benda ke depan kita tak tahu. Yang kedua tuan-tuan, alhamdulillah sampai saat ni saya tak pernah tengok gamak belum. Alhamdulillah. Apa lagi? Merompak, menyamun, lagi tak buat lah. Paling nakal pun zaman saya kecil dulu, mandi sungai. Kampung saya ada satu gua, nama Gua Kerbau. Kami panggil Gua Kerbau. Depan Gua Kerbau tu dia ada sungai. Kami naik pokok tinggi, pokok 5 tu terjun, pum, bonang. Tahun 98, 97 tu. Timbul, pok saya duduk depan. Piak dia rotan tengah belakang. Hang nak mampoi. Boleh. Oh dia rotan tu, piak. Kita duduk nak naik atas tanah tu, piak, kena lagi. Balik rumah, dia kurung saya tak pergi keluar rumah 3 hari. Selesai. Dia kurung kita tak keluar rumah, selesai. Dia tak payah fikir dah. Hari ni tuan-tuan kurung anak tuan-tuan dalam rumah, tak ada apa. Betul tak? Dia ada mendatang ni, dia duduk di besut, dia berkawan tuan-tuan, Barcelona. Dia duduk di besut, dia boleh kawan sampai Barcelona. Tuan-tuan tak Barcelona sebelah mana? Tak Barcelona sebelah mana? Sebelah Bangi. Ada kat Kodiang. Tuan-tuan, dia duduk di besut.
Dulu Pak Long, nak tengok gambar belu ni teruk, kena pergi beli. Saya teringat masa saya jadi warden dulu. Saya jadi warden sekolah menengah agama. Saya jadi warden. Budak tu bila kita buat spot check, dia ada CD dalam loker dia 3 keping. Tapi dia punya gambar depan tu cukup cantik, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dia punya cover. Punya korang ajak. Korang ajak pula ni. CD 3 keping. Cover depan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang duk mengajar tu ayah saya. Dulu zaman CD, saya ingat zaman CD dulu. Oh, zaman CD dulu seronok belum pergi dengar ceramah pas zaman tu cukup syok. Nak pergi dengar ceramah, penceramah tak main. Jalan nak pergi ke pentas ceramah tu, kedai gerai kiri kanan jual kacang kuda lah, jual bihuzuk lah. Tak tahu lah sini macam mana. Kalau kami Belanda sama. Nak boleh dengar ceramah tu kenyang. Kenyang. Lintas depan tu, asal sikit balong nak halal lebih kurang Arab lah. Halal, kenyang. Sebelum ceramah bermula, dia ada gerai dia jual CD ceramah. Dia duduk pasang, kita duduk tengok CD ceramah tu. Masa zaman tu, ayah saya dia duduk mengajar dekat surau tu, tafsir pimpinan Ar-Rahman, duduk main mengaji ke dia 1000 orang. Dia duduk mengajar. Ni dia dah sekali khatam dah tafsir, kuliah mingguan dia. Cover tu budak tu guna. Saya kata ni hang CD apa CD tafsir Ustaz. Ya ke hang ni tafsir? Saya minat babak pengajian tafsir ni, saya minat. Dia mula nak kencing kita. Haram jadah kata budak ni, anak kencing aku. Syarat kita nak jadi warden, kita jangan bodoh budak-budak. Kita kena cerdik budak-budak tu. Oh, ni ustaz pinjam dia, ustaz pun minat kat tafsir. Muka dia lain. Jadi ustaz kira rosak lagi. Rosak. Saya buang kat CD belum, tengok belakang calak pun. Tak apa lah, nanti anak balik hari Khamis ni ambil lah. Sebab ustaz khatam dulu. Saya pun tak buat apa kat dia. CD ni salah main selama masa tu. Kita pun pergi pasang masa tu, kan ada VCD player, komputer lah. Pasang Pak Long, gamak blue. 3 keping tu gamak blue, kita tutup tu. Saya pun telefon pak dia aman. Saya mengajak di Kodiam, pak dia duduk mata ayak boleh. Saya kata ni Pak Long ada kesalahan. Pak dia pun 2 jam lepas tu sampai. Oh Pak Long, oi, misal ni. Tok ayah ni, cincin batu cincin sampai nak kepak jari pun tak boleh. Cincin besar. Nak kepak jari pun tak boleh batu cincin tu. Main misal melenting ni, gede tu. Ngasorak, saya cincin. Batu cincin bukan kecil, Pak Long ni sangkut nak kepak tak boleh ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Ada apa ni? Sebelum saya pergi panggil anak Pak Long main dulu. Main budak tu dengan ayah dia takut. Saya pun bagi CD tu kat dia. Pakcik, saya jumpa dalam loker ni, CD ni saya serah kat Pak Long. CD ni CD lucah. Dan saya jentik benda anak Pak Long. Saya rasa yang terbaik Pak Long buat lah apa yang Pak Long rasa patut ni. Dia tengok CD tu, misal gede. Tadi misal luih tu, ni misal tu medik. Bibir mulut dia nampak gerak dah, dia geram. Dia bangun-bangun tu Pak Long, dia bagi penampak pi balik tu 4 kali. Pang, 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 pang. Belah ni tak apalah. Ni belah ni, hak batu cincin tak boleh nak kepak jari ni, belah ni. Dia bagi belah ni kalau kena telinga ni boleh berdarah dalam telinga ni. Pang, 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 pang. Ni. Diam kami dalam bilik tu, ustaz-ustaz mau diam. Budak tu pun duduk. Pak Long tu berkata, patut aku cari tak jumpa CD dia. CD blue ni apa dia? Dia kata patut aku cari tak jumpa. Hang nak tengok beli ya. Dia kata. Nak apa? Zaman tu Pak Long nak tengok gambar blue pun kena curi CD pak.
Ni cerita hujung 90-an, cerita awal 2000. Hari ni Pak Long dalam ni ya. Tuan-tuan nak jaga anak tuan-tuan ni macam mana? Ni yang kata fitnah akhir zaman ni, kita nak jaga macam mana? Kita nak kawal macam mana? Kita nak monitor macam mana? Cuba bagi tahu. Kalau anak kita tidak tadam dengan akidah yang mantap. Akidah je Pak Long yang menjadi pagar, yang menjadi penyelamat, yang menjadi pengawasan kepada anak kita di akhir zaman ni. Dulu judi orang kena pergi beratok di kedai nak tikam ekor. Sekarang dalam online. Main online tering 900. Tering. Dulu Pak Long kena pergi beratok dulu tikam 4738. Jangan ambil. Tu nombor tembak tu jangan ambil. Jangan ambil. Ada juga orang tuan-tuan nak mari masjid pergi tikam ekor dulu. Ni cerita betul tuan-tuan. Bukan orang lain, AJK masjid. Bukan sinilah, tempat lain. Nak mari masjid, dia pergi tikam ekor dulu. Nak mari semayang asar. Keluar rumah pukul 4, kona pergi kedai ekor dulu pergi tikam. Dapat resi ekor tu, lipat-lipat tak atas poket baju Melayu yang atas. Mai masjid azan, Allahu Akbar, tadi pergi tikam ekor. Habis semayang, Bilal duduk belakang imam. Sujud tuan-tuan, resi ekor tahun masa sujud tu. Itu. Ni duduk antara dia sujud, dia kata celaka resi terjun dah. Hak geng sebelah tengok, tikam juga, dia kata. Dia sujud pula, duk khabar nak ambil, tak jumpa resi ni. Bangkit duk tahiyat awal, kipas angin pula jenis ni tuan-tuan, pusing mai, resi terbang pergi duduk depan tu imam resi ni. Tu imam pun angkat tahiyat, at-tahiyyah. Hai resi siapa tu imam kata. Tu imam mau khabar yang aku ada. Tu imam pun tikam ekor juga. Tu imam pun tikam ekor juga. Ni cerita awal 2000 dulu tuan-tuan. Sekarang tikam ekor online. Saya nak bagi tahu apa dia kat Pak Long. Hari ni anak cucu kita buat apa, kita tak tahu. Tuan-tuan jangan bangga, alhamdulillah ustaz. Anak saya cucu Pak Cik ustaz, balik daripada sekolah, tak keluar mana, duduk dalam rumah. Ya Pak Long oi, dia duduk dalam bilik, dia berkawan satu dunia. Dia duduk satu bilik tu, dia punya berkawan satu dunia, dia punya interaksi satu dunia, dia punya pergaulan satu dunia. Tuan-tuan tak tahu dia buat apa. Tuan-tuan pernah fikirkan dulu tuan-tuan, dulu kita duk ceramah dulu ni, kita akan memperkenalkan perniagaan digital dulu ni. Saya ingat lagi saya duk ceramah dulu. Zaman saya duk ceramah MLM dulu ni. Saya dulu sebelum ceramah agama dulu, saya penceramah produk ni, MLM, multi level marketing dulu ni. Sampai saya rasa saya berdosa, saya bohong orang tu, saya berhenti. Dulu saya antara penceramah, tak mahu beritahu syarikat mana, top 3 penceramah tu satu Malaysia, saya pusing. Tuan-tuan, saya SPM umur 17 tahun, saya pergi periksa SPM, saya naik majlis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya, Sekupang tu bukan mata belalang tu, Avantgarde punya. Masa tu E280 SPM saya pakai tu. Stamp BMW 7 Series. Saya punya buat dulu, saya penceramah marketing apa, gaji saya masa tu pun beribu-ribu dah. Yang saya bertobat di Kuala Terengganu, lah saya ceramah. Saya bertobat tak pergi dah. Saya bohong. Daripada Kedah saya pergi dengan Tuan Haji tu, naik muslim besar satu tu.
apa S400 besar daripada Kedah Allah, sampai dekat Primula Hotel, parking dekat depan pintu lobi. Saya selalu slot terakhir saya ceramah, tuan-tuan, kita nak membina ekonomi ummah. Ada 300 orang dalam tu duduk ceramah. Kalau kita orang Melayu kaya, kurang-kurangnya kita buat keluar zakat, oh semangat. Tuan-tuan cuba tengok tuan haji kita ni, ini antara jutawan negeri Kedah. Saya datang dengan dia tadi tuan-tuan, menaiki keretanya Mercedes 3 bintang tu, tuan-tuan tengok depan. Allah Ta'ala cipta bintang di langit, kita tidak boleh gapai. Tetapi manusia mencipta bintang di bumi yang kita boleh naiki. Mercedes. Saya tak ada duit tuan-tuan, habis saya naik kereta dia, oh pakat semangat lah, habis 300 orang. Habis ceramah, orang pakat nak keluar pintu kat gamak, tengok-tengok kereta dia tak ada. Dia ada, kereta tak ada. Saya mengelak, saya kata, Haji, mana kereta kita, Haji? Dia pun duduk senyum. Saya kata, tu beg saya apa duduk dalam kereta tu, mana, Haji? Dia duduk senyum. Saya duduk ingatkan driver ada pergi buah minyak, tengok-tengok driver pun duduk ada. Kereta kita mana, Haji? Dia kata, mana apa, kena tarik dah 6 bulan tak bayar, dia kata. Mari ceramah naik Mercedes, balik ceramah naik bas express tu, tuan. Duduk atas bas tu, saya kata, aku ni mohon orang, aku tobat tak mau dah. Saya bertobat tak mau dah jadi penceramah macam telefon marketing ni. Tak mau. Tak long. Ni nak abang kat Pak Long ni, zaman lah Pak Long nak pagar anak-anak dengan apa? Yang pertama Nabi abang pagar dengan akidah. Yang kedua dengan solat. Solat. Sembahyang. Disiplin yang kedua dengan solat. Pak Long, saya nak bagi 2 contoh dalam sembahyang untuk 10 minit yang terakhir ni. 2 contoh ya. 10 minit yang terakhir cukup sejam setengah. Ni sejam 20 dah. Cukup sejam setengah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan setuju, tak setuju ikut suka. Mampu yang nak ceramah saya 10 minit. Solat ni tuan-tuan, tuan-tuan nak suruh saya kupas ke arah mana? Tuan-tuan nak suruh cerita tentang kemasyarakatan melalui salat? Boleh. Tuan-tuan nak minta kupas daripada sudut politik dengan solat pun boleh. Tuan-tuan nak yang mana? Masyarakat. Ustaz, macam mana kita nak jadi masyarakat kita yang terbaik, Ustaz? Solat dah ajaklah. Yang nak pergi panggil penceramah motivasi hidup 4, 5, 6 ribu nak buat apa? Dalam nak mengharmonikan komuniti kita, kita perlu melakukan 6S. 1S 1000, 6S 6000. Hak yang anda buat sehari 5 kali haram anda pergi belajar. Apa dia tuan-tuan? Cuba tengok solat. Solat ni tuan-tuan yang afdal solat berjemaah lah. Solat berjemaah. Baik. Bila solat berjemaah tuan-tuan, apa yang orang mula buat dulu? Jam ni cerik-cerik, cerik-cerik. Tok Bilal pun azan. Betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang mari masjid. Tuan-tuan cuba tengok di Mekah. Di Mekah, siapa biasa pergi Mekah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua turun. Hak Cina, hak India, hak Jepun, hak Turki, hak Indon, hak Melayu. Kalimah azan adalah kalimah penyatuan. Tuan-tuan nak jadi bangsa yang harmoni, tuan-tuan nak duduk dalam komuniti yang baik, kena ada seruan penyatuan, jangan seruan perbalahan. Hari ini dalam masyarakat kita, tukang tiup perpaduan ni tak ramai. Yang ramai tukang tiup kepada perpecahan.
Kenapa kita boleh bersatu atas kalimah azan, luar daripada solat kita tidak boleh bersatu atas kalimah Allahu Akbar, kita tak boleh bersatu atas kalimah La ilaha illallah? Kenapa? Why? Tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak kira apa pahaman, semua amal. Tak kira apa bangsa, semua amal. Tak kira apa warna kulit, semua amal. Tapi kenapa kita tak boleh bersatu luar daripada kalimah tu? Luar daripada salat atas kalimah Allahu Akbar. Kenapa kita tak boleh bersatu, tuan-tuan? Kenapa kita tak boleh cari titik pertemuan atas kalimah La ilaha illallah? Hari ini bangsa kita berpecah ni macam-macam bangsa kita berpecah kerana politik, satu bab. Berpecah kerana pahaman bid'ah tak bid'ah, satu bab. Hak ni dua bab lah. Hak bab-bab lain tak buka lagi. Berpecah dalam masyarakat kerana jawatan, berebut pemilihan masjid tak lekat, pulau tak main masjid. Mudah-mudahan tak jadilah di kampung ni. Dalam keluarga berbalah kerana harta pusaka. Betul ke tak? Tuan-tuan, apa nak jadi, tuan-tuan, dengan bangsa kita ni? Sedih melihat bangsa kita, tuan-tuan, berbalah kerana perniagaan. Dia meniaga tak laku, kawan ni meniaga laku, santau menyantau, sihir menyihir. Yang duk santau duk sihir, sama-sama bangsa. Sama-sama bangsa, tuan-tuan. Hak Melayu buat kat Melayu, Melayu tu balas kat Melayu, Melayu ni geram hantar Melayu. Lah kali yang mampu Melayu. Saya tak pernah dengar Cina duk santau sama-sama Cina. Saya tak pernah dengar kedai mamak duk santau sama-sama kedai mamak. Hak duk santau sama-sama Melayu. Niaga nasi dagang. Niaga nasi dagang. Sini nasi dagang. Nasi dagang dia ni laku, nasi dagang dia ni tak laku. Sebab hang kena kut sebab nak pergi kedai hang. Macam niaga nasi lemak. Alah nasi lemak. Tulis nasi lemak, lemak haram tak ada. Siapa nak pergi? Kita naik kereta tengok nasi lemak berik, kereta berdiri. Turun-turun kak, pergi nasi lemak 3 mungkin kak. Okey ustaz lah. Dia pun nak buka pelah dah, ambil nasi. Pam, buk. Si dah besar tu. Kita pun cium. Kak, ni tak ada lemak pun. Ustaz tak elok lemak-lemak, saya kolesterol. Tu yang tulis apa? Yang tulis nasi lemak tu macam apa? Dah macam tu. Nasi lemak ayam. Ayam sekok dia cincang 999 bahagian. Tinggal besar tu. Haram sungguh. Tinggal besar tu. Buah ayam tepi tu. RM3. Bubuh telur lah 99 sama dengan asmaul tu. Kita angkat telur tu nak masuk dalam mulut, tak sampai mulut putih dah serak, tuan-tuan. Anak ayam betul. Kacang goreng 6 biji, 4 hangit, 2 masuk angin. Timun dia punya nipis, angkat timun nampak belik sana. RM3. Kena sekali, tobatlah home, tak pergi beli dah. Betul ke tak? Tobatlah home, aku tak beli dah. Yang kawan ni pula niaga Pak Haji ni terbaik punya, tuan-tuan. Sebungkus nasi sekok ayam. Sebungkus nasi sekok ayam. Mau tak beratok sampai 3 km. Lepas tu dia tak buat hati, pergi jumpa Tok Bomo Siam. Yang pergi berubat ni Melayu, jumpa Tok Bomo Siam. Nak buat untuk Melayu, hak mampu Melayu. Bodoh ke cerdik, tuan-tuan?
Saya nak tanya tuan-tuan, bodoh ke cerdik ni hadirin ni? Fikirlah tuan-tuan. Saya di Kodiang ada satu tok bomoh siam duk berubat je ni ya. Orang nak turun nombor ekor pada berubat. Satu hari dia jumpa saya dekat market, saya panggil dia tok, dia tua dah ya. Saya nak turun market, tahu market. Sini panggil apa pasal lah. Market Kodiang tu. Saya pergi beli ikan apa turun. Ustaz. Dia panggil dia Ustaz. Siam. Dia nak sebut ustaz, tu Arab lah. Ustaz. Saya kata ada apa tu? Dia main dengan dia punya tu kain oren satu badan. Saya pula dengan baju bah satu putih satu badan. Penyembang kami dua, satu Malaysia, penyembang kami dua. Hang pi ceramah, hang duk bersyarah tu, hang pesan dekat orang Melayu ni sama hang. Ada apa tu? Cukup lah, duk santau-santau ni dosa. Tok Bomo Siam tu pesan kat saya. Dia suruh pesan dekat orang besut. Dosa, dia kata dosa. Saya kata siapa tu? Dia suruh kita buat kita takut nakal, dia kata. Tu takut masuk nakal. Hak Tok Bomo Siam ni takut masuk neraka. Hak Melayu tu tak takut. Tak kemalu tuan-tuan. Inilah perangai bangsa kita ni. Inilah tuan-tuan, kanser yang meresap dan merebak sedang mengganas dalam masyarakat kita ni. Ni perkara. Kenapa kita tak boleh bersatu atas kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tak boleh. La ilaha illallah. Tak boleh. Tuan-tuan bisa takbir raya, bisa dengar takbir raya. Ada tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu semua tahu. Ada sedekah wadah ni dia tak berani. Sebab tu malam raya dia main takbir, orang suar je main. Dekat tu main lah main. Takbir tu sedekah wadah tu dia tak tahu nak sudah ke mana. Sadaqah wa'dah wa nasara abdah. Sudah dia kata nak habis kat mana ni. Bisa jadi duduk dah tak ke sudah kan. Dia duduk pusing tak tahu nak habis. Serba baca kuliah lakum tak jumpa, tak tahu nak habis kat mana. A'bud ta'bud ma'bud ta'bud a'bud ta'bud ma'bud ta'bud. Lah kali cucu hak mengaji pasti tu tengok lakum baru jumpa. Ni sadaqah wa'dah tu. Dalam takbir raya tu kata dia mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Tuan-tuan kena ingatlah tuan-tuan, bila mana umat Islam mula mencari titik temu ikhlas kerana agama, akan ada puak-puak yang tidak suka dan senang dengan kesatuan umat Islam. Siapa dia puak ni? 3 golongan lah. Walau karihal kafirun, yang dikatakan kafir yang memusuhi Islam, tidak akan suka. Walau karihal musyrikun, golongan musyrik. Yang dalam golongan kita ni yang ramai apa dia? Walau karihal munafiqun, munafik. Inilah seruan agar kesatuan umat Islam tidak mencari titik temu, tetapi mencari jurang perbalahan. Ni dalam masyarakat kena ada tukang yang suka kempen ke arah penyatuan. Ni dia salah ajar kita. Kita pun marilah masjid. Bila mari masjid tuan-tuan, sampai depan masjid, apa benda yang tuan-tuan buat? Saya yang nak masuk dalam masjid, kaki saya tidak ada kasut. Tuan-tuan yang masuk dalam masjid, kaki tuan-tuan tidak ada kasut. Apa dia yang Allah Ta'ala nak ajar kita? Kedua, dalam masyarakat jangan ada kasta-kasta. Ini kluster kayangan, ini kluster marhain, ini kluster bangsawan, ini kluster kampung. Jangan ada.
Tapi hari ini tuan-tuan, dunia hari ini memagar kita dengan kluster. Dunia hari ini mengepung kita dengan kasta. Itu yang kita hari ini tak ada jurang, tidak ada titik pertemuan. Tak ada hang pengurusi masjid kasut tinggal depan, hang penceramah tak kira lah ada benda kod dia hang apa, kasut tak depan. Hang tu imam kasut letak luar, hang jemaah kasut letak luar. Hari ini tuan-tuan ni, tembok-tembok ni tuan-tuan kena buang dalam masyarakat kita. Kita pun masuk dalam masjid. Bila masuk dalam masjid, tuan-tuan nak buat apa? Solat berjemaah. Bila datang solat berjemaah ni, dia kena ada politik lah, pemilihan. Mana boleh solat berjemaah semua makmum, jemaah mendatang apa? Imam haram tak ada semua makmum. Mana boleh semua jadi imam? Kena ada makmum, kena ada imam. Tu nama dia pemilihan. Siapa kata dalam Islam tak ada politik? Cuba abang Mat. Cuma Islam tak ajaklah pemilihan imam 5 tahun sekali. Yang 5 tahun sekali itu pun hang kena pilih. Yang 5 minit ni pun kena pilih. Apa tak lagi 5 tahun? Nak cari imam, masa tu kena buat pemilihan. Apa dia ciri imam yang diajar dalam solat berjemaah? Sambung nantilah tuan-tuan, 9.20 dah. Cukup lah 1 jam setengah dah tuan-tuan ni. Cukup lah, saya pun letih dengan lapak semua dah. 9 jam atas kereta tuan-tuan, 9 jam. Nak jumpa dengan tuan-tuan ni 9 jam. Bukan jarak yang pendek tuan-tuan ni, 9 jam. Saya 4 kali duk sebut lah kereta, aku tak tahulah kata besuk ni jauh nak mampu. Duk sebut 4 kali tu, aku tak tahulah besuk ni jauh nak mampu. Kalau aku tahu tobat aku tak merah. Allahu Akbar. Letih tuan-tuan ni, letih. Ni tak tahu bila pula dia nak mai. Tuan-tuan nak suruh mai kerak, bagi saya menikah seorang orang besuk ni tuan-tuan. Setahun 2 kali saya balik rumah mentua, saya mai lah masjid tuan-tuan. InsyaAllah. InsyaAllah. Sembang lah tak berani. Bukan tak berani, orang Kedah kata tak makan cekak yang tu lah. Kok kena cekak dengan bini lah tu lah. Dia cukup dah sekadar tu dulu tuan-tuan. Saya tahu kalau saya ceramah lagi pun tuan-tuan boleh tunggu. Tapi cukup lah tuan-tuan ni, ceramah lama-lama pun bida'ah. Tuan-tuan, ceramah lama-lama ni pun antara bida'ah agak ni. Bukan nak boleh masuk syurga lagi malam ni. Lain lah kita freebie 2 jam, lepas tu masuk syurga. Tu cerita lain lah. Ni nak masuk cerita juga lagi ni. Saya nak tolak ke Kota Baru. Saya nak tolak ke Kota Baru. Sini Kota Baru apa? Sejam setengah. Sejam mana? Sejam lah. Kalau malam boleh orang sikit kot. Saya suruh driver saya tekan minyak sampai berdiri tu. Boleh kot. 45 minit nak ke Kota Baru pula tuan-tuan. Dia mudah-mudahan lah. Banyak benda yang saya nak cakap lagi tapi tak sempat. Banyak benda yang saya dah cakap dah pun, mudah-mudahan tuan-tuan ingatlah, insya-Allah. Jangan sampai tak ada apa bekalan tuan-tuan nak buat balik. Yang tu problem. No maklum no, ada di belakang tu. Dah macam duduk dalam penjara dah maklum tu. Nampak pun celah-celah. Maklum balik lagi kalau suami tanya, maklum dia cerita tak apa yang saya cerita malam ni? Boleh ke tak maklum? Boleh. Nah, suami maklum tak mari. Period. Dia hantar maklum dekat luar pagar, maklum dia bawa haid hari ke berapa tak tahulah. Dia balik lagi kalau dia tanya maklum, mudah-mudahan maklum boleh cerita. Maklum pun boleh cerita lah. Kalau isteri balik tanya lagi, orang puan balik tanya lagi, boleh cerita. Kalau tak boleh cerita tu problem. Bini tanya, abang Ustaz Usam cerita apa malam ni bang? Banyak benda dia buat tu. Apa dia abang yang dia cerita banyak benda tu? Jelas elok. Orang muda cakap jelas elok. Apa dia yang jelas elok tu bang? Macam-macam. Suara pun kuat. Apa pun dia tak tahu nak cerita tuan. Lah kali bini dia kata, abang dia cerita apa yang abang ingat? Yang aku ingat satu benda ya. Kawan tu cerita kat dia ada janda 17 tahun. Dia ingat umur 17, atas 17 tahun dah berjanda. Mampus tuan-tuan. Sejam setengah saya ceramah, dia boleh cerita janda tu ya.
Ni macam-macam saya cerita malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman yang baiklah kepada tuan-tuan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman yang baik, pencerahan yang jelas. Mudah-mudahan ada kebaikan yang tuan-tuan dapat ambil daripada ceramah saya malam ni, insya-Allah. Jadi saya cukup sekadar ni dulu dapat dong. Cukup dekat ni dulu. Dia jangan lebih sangat. Makan ni pun dia nak kenyang, tak kenyang berhenti, itu baru sedap. Sampai kenyang terlampau dia tak sedap lah. Saya tengok tuan-tuan pun tak gerak ke mana, alhamdulillah. Ni yang pakcik-pakcik ni ada agak keluar kencing masuk balik. Tak habis lagi keluar pula kencing masuk balik. Maklum tu tak bangun langsung sejam setengah. Maklum tak rasa nak kencing kan maklum? Maklum. Kan maklum ni gelak kan lepas atas kapek tu ya kak. Saya dulu biasa pergi ceramah, habis ceramah ada satu pokcik tu, dia nak bangun daripada tempat duduk tu, habis dinding dia pegang. Saya hampir rasa bersalah kan. Saya pun pergi pegang dia, awak keluar. Saya kata kebas ke pakcik kaki? Dia kata bukan kaki, saya telok pun kebas habis dah, lama sangat dia kata. Ni malam ni sebelum pakcik kebas habis telok ni, saya berhenti dulu lah kan. Dalam keadaan ni. Jadi sebelum saya nak tutup tuan-tuan, saya dah jamak lah. Saya dah jamak, bukan jimat, jamak. Silap baca lari makna tuan-tuan. Arab ni silap baca lari makna. Di tuan-tuan tawih dengan solat fardu Isya, saya nak keluar berehat dalam kereta saya dulu. Cuma lepas tuan-tuan habis semayang, nanti tuan-tuan keluar dekat pintu-pintu luar tu, sebelah muslimat, sebelah muslimin, ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah Kedah. Yayasan yang saya menjadi CEO, ketua pegawai eksekutif yayasan tersebut. Ada kita bawa tuan-tuan tabung ni, tabung kebajikan dan pendidikan Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan Ar-Riyadah ni sebuah NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yayasan ni tuan-tuan dia menaungi dua benda. Yang pertama menaungi dalam sistem pendidikan. Ada lebih kurang 8 buah institusi pengajian Islam yang bernaung di bawah yayasan ni. Ratus ribu sebulan kita kena support. Saya bagi satu contoh dekat tuan-tuan. Satu contoh yang saya bagi. Sebelum Ramadan baru ni saya ziarah ada satu mahat tahfiz. Tak mau bagi tahu di mana, live malam ni. Ni ada 2-3 live, saya tak mau bagi tahu di mana. Saya sampai dekat situ tuan-tuan, saya dimaklumkan oleh Tuan Mudir mahat tahfiz tu bahawa tahfiz mereka ni susah. Tiap-tiap bulan tuan-tuan, Persatuan Buddha negeri tersebut akan bagi 30 kilo beras untuk anak-anak ni makan. Tuan-tuan bayang, budak-budak duk lilit serban, duk mengaji Quran, Persatuan Buddha bagi beras setiap bulan. Saya kata, Ustaz, cukup stop. Ana tak redha tengok. Tak apa Ustaz, apa yang tak cukup mahat Ustaz, yayasan kami akan cuba bantu. Inilah nasib institusi pengajian agama Pak Long. La yamutu wala yahya. Korang bermutu sebab tak ada biaya. Diri ini, siapa yang nak bagi zakat, siapa yang nak bagi infak, siapa yang nak bagi sedekah, dialu-alukan. Yang kedua dalam tabung itu juga untuk kebajikan asnaf. Kita ada bela orang yang sakit, terlantar, mak ayah meninggal, anak-anak dia terdampar, tak tahu siapa nak bela, kita jaga. Dia duduk dengan Tok Wan dia, atuk dia duduk dengan atuk dia. Ada anak-anak yang sakit, ibu dia ni kerja pun tak setara mana, kita tanggung kos perubatan anak-anak. Dia yang macam-macam ni tuan-tuan. Kita beribu sebulan, tuan-tuan nak bagi-bagilah. Kalau nak masuk tangan dalam poket baju, tengok ada banyak mana lintas ke depan tabung tu, bubuhlah. Ni saya bukan nak ugut dah, cuma pengalaman. Banyak tempat dah yang saya duduk sebut macam ni, ada dia ni ada duit, dia lintas, dia buat tak, lintas buat tak nampak. 3 hari lepas tu meninggal. Banyak-banyak ni bukan nak ugut dah. Ni bukan saya nak ugut. Saya cerita pengalaman tempat lain agar tuan-tuan tak jadi macam tu. Itu tujuan saya cerita tu. Saya bukan nak ugut. Tuan-tuan silap faham, salah lah kan. Bukan saya nak ugut, cerita lah. Masuk poket tengok ada duit, bubuk. Mau jadi terbang makmur bayar lepas tu, tak payah buat-buat lah. Ada tu makmur ni bayar lepas. Dia kata selalu poket tengok ada duit, bubuk. Makmur tu dia selalu dia main jumpa saya. Oh, Ustaz,
Saya kata, awak mamu doh, abah dalam bukit, tak kena duit, duk kena telur ya, dia kata. Saya kata, tak payah buat apa lah, mamu. Bukan hendak cabut telur habis dalam tabung tu pula. Pegat-pegat bubuh lah. Duit tak bawa ustaz, boleh ambil tak? Boleh tunggu tak? Kami nak balik ambil, boleh ha. Janji tuan-tuan nak bagi sumbangan, kami tunggu, tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tengok dekat kereta saya luar sana, Ford Ranger tu ada luar sana. Ada saya bawa produk daripada Kedah, tuan-tuan. Produk Top Coco. Kalau tuan-tuan yang ikuti perkembangan saya, tuan-tuan tahu tak Top Coco ni apa dia? Nah, minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. 5 dalam 1. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Khasiat dia apa dia, ustaz? Yang pertama, siapa minum hilang dahaga. Yang ni banyak dah orang cerita, tuan-tuan. Tak percaya, try tengok. Siapa minum hilang dahaga. Yang kedua ni, ayah-ayah ni, paklong-paklong ni, nak cegah daripada nyanyuk. Dia sampai satu peringkat umur ni kita nyanyuk, paklong ni. Nyanyuk lah bini orang pun kita kata bini kita ni masalah lah. Bini orang kita kata bini kita ni nyanyuk kena ke dia lah. Nak cegah nyanyuk. Ada satu di Penang Kedah, pakcik ni dia accident, kepala dia terhempas jalan, 3 bulan dia hilang ingatan. Dengan izin Allah, anak dia duk amal 3 bulan, ingatan tu balik-balik. Paklong-paklong hak letih, amalkan. Ni ada anak-anak kita yang degil, suka melawan cakap, amalkan. Mereka mengaji lambat boleh, suka lena dalam kelas, paklong-paklong lena dalam kuliah, amalkan sebelum main kuliah. InsyaAllah tuan-tuan akan nampak perubahan. Saya duk musafir ke sana ke sini, tuan-tuan, antara yang saya duk minum yang ni lah. Ni tuan-tuan boleh dapatkan sekilo RM22, setengah kilo RM12. Yang secet 20 secet, 20 bungkus kecil tu RM22, boleh dapatkan di luar sana. Ustaz, duit tak bawa ustaz, orang tak beritahu. Betul juga. Tuan-tuan, hulu besut ni punya pasal boleh hutang. Saya dengan tuan-tuan ni bukan saya berkira sangat. Kalau tempat lain saya tak mari dah tuan-tuan, tapi besut ni, rakyat besut dengan saya ni hati cukup dekat. Tu cerita orang politik punya ayat tu Tuan-tuan punya pasal boleh hutang, syarat bayar. Kalau tak ada terlintas dalam hati nak bayar, jangan nak pergi berhutang. Boleh berhutang tak? Ya, boleh berhutang. Berhutang kawan hang, saat duit tu hang pergi beli dekat kereta tu, esok jumpa kawan hang, bayar balik kat kawan hang tu dengan duit hutang saya. InsyaAllah di luar sana tuan-tuan. Allahu'alam. Jadi cukuplah sekadar ni dulu tuan-tuan. Seronok dengan tuan-tuan ni, bukan tak seronok, tapi masa sangat-sangat mencemburui kita. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, Allah Ta'ala izin, saya sampai lagi insyaAllah tuan-tuan. Kalau ada jemputan tapi Allah Ta'ala tak izin, tak sampai. Saya sampai malam ni bukan kerana jemputan tuan-tuan, tetapi kerana jemputan Allah. Tuan-tuan sampai malam ni bukan kerana tuan-tuan sihat, tapi kerana Allah jemput. Betul tak? Bukan sihat tuan-tuan ni macam-macam penyakit tu ada. Hak sihat belambak haram tak main. Macam-macam lah kata paklong-paklong ni pula, macam-macam. Perut betih, cekang. Dia tak paklong. Mari. Saya tengok tuan-tuan pun tahu. Awal saya ceramah tadi, duduk bersila elok. Kanan duduk atas, kiri duduk bawah. Kena setengah jam, kiri duduk atas, kanan duduk bawah. Tengah 2 jam dia mengkait tahiyat awal, duduk tengok kita. Tak apa sihat, tapi kerana Allah Ta'ala izin paklong-paklong main. Jadi saya doa kepada Allah, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Kehadiran kita malam ni mudah-mudahan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan pasti ada salah, ada silap. Sebelum saya datang tadi, saya tak ada sengketa dengan orang hulu besut ni tuan-tuan. Saya nak pulang sekali pun saya tak mahu ada sengketa dengan orang hulu besut. Kalau ada perkataan saya, ada ucapan saya, ada kata-kata saya yang menyinggung mana mata hati, 10 jari saya mohon kemaafan zahir dan batin tuan-tuan. Maaf ke tak tuan-tuan? Kadang-kadang saya bercakap seorang, saya tak tahu yang mana sesuai, yang mana tak sesuai dengan pendengaran tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan dengar, tuan-tuan rasa tak, ustaz ni cakap boleh, saya minta maaf banyak-banyak lah.
daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita lagi di masa lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Terima kasih semua, mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.